warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Muka surat 12 Kitab Jawi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggal perbuat akan tiap-tiap mungkin. Jadi kita masuk dalam perbicaraan kita menerusi kitab Faridatul Faraid, di mana kita pada akidah simpulan iman yang seterusnya, iaitulah pada bahagian yang ketiga berkaitan dengan akidah harus bersabit dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita maklum ma'rifatullah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala ni maknanya makna kenal Allah Ta'ala dengan bahawa kita reti tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, reti tentang sifat yang mustahil atas Allah, dan reti sifat yang harus bagi Allah. Ini panggil kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah. Maka sifat-sifat Allah Ta'ala tu maknanya ada yang wajib, yang kita nak simpul dia dengan kata tentu sungguh sifat tu. Mana sifat wajibnya? Yang wajib bagi Allah Ta'ala seperti sifat wujud, sifat ada, seperti sifat kidam, sifat sedia kala ada Allah Ta'ala, seperti sifat baqa, sifat kekal, dan seterusnya hak kita mengajinya. Itu panggil sifat wajib. Dah sifat tu sifat wajib, maknanya wujud, kidam, baqa dan sebagainya. Sifat tu kita pegang dalam hati kita, kita i'tiqad dalam hati kita Allah Ta'ala ada tu tentu sungguh.
Kita sipu kata dalam hati kitanya, tentu sungguh Allah ada. Tentu sungguh Allah kekal. Tentu sungguh Allah Ta'ala tu bersifat dengan berkuasa dan seterusnya. Begitu juga kita mengaji sifat mustahil. Mengaji sifat mustahil untuk kita pegang juga. Untuk kita i'tiqad juga. Untuk kita simpul juga dalam hati kita. Tapi simpul dengan kata tentu tak sama sekali. Tak ada Allah Ta'ala tu. Panggil mustahil. Sifat yang mustahil. Sifat mustahil tak ada tu. Allah Ta'ala tu ialah tak ada. Nak pegang macam mana? Pegang Allah tak ada? Tak. Pegang kata tentu tak sama sekali tak ada Allah. Gitu. Itu panggil pegang hak mustahil. Dengan maknanya istihalatul mustahil. Hukum dengan kata tentu tidak. Begitulah maknanya lemah Allah Ta'ala. Lemah tu panggil sifat yang mustahil. Dah lemah tu sifat mustahil. Nak hukum dengan macam mana? Lemah di Allah ni. Hukum dengan kata tentu tak. Tentu tak sama sekali Allah lemah. Begitulah tiap-tiap sifat yang mustahil. Pada malam ni yang ketiganya berkaitan dengan akidah harus namanya. Akidah harus. Lalu tu kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan harus bagi Allah Ta'ala. Dan harus bagi Allah Ta'ala tu memperbuatkan tiap-tiap mungkin. Ataupun harus bagi Allahnya meninggalkan perbuatan tiap-tiap mungkin. Ni akidah harus. Dengan maknanya buat mungkin ataupun meninggalkan daripada buat mungkin. Hak ni harus saja di Allah. Harus saja di Allah. Nak buat mungkin ataupun nak meninggal daripada nak buat mungkin harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tu mungkin? Mungkin ni apa? Maka mungkin ni kita lah mungkin ni. Ni kita manusia panggil mungkin ayat kubah itik dan sebagainya, panggil mungkin, nama mungkin, langit bumi segala-gala tu semua panggil mungkin. Maka mungkin ni maknanya ta'rifan mudahnya ma yaqbaluhuma atau panggil mungkin ma yaqbaluhuma, perkara ataupun barang yang boleh terima kedua-dua. Atau panggil mungkin. Benda tiap-tiap perkara, tiap-tiap benda hak terima dua. Terima dua tu terima balik ada benda tu. Terima juga balik tak ada benda tu. Panggil benda hak terima ada, terima tak ada ni. Panggil benda tu ialah benda mungkin. Asalkan tiap-tiap suatu yang mana sesuatu ni ada dia terima, tak ada dia pun terima. Benda ni panggil mungkin. Contoh kita lah. Kita langit bumi ayam itik ikut semua sekali ni nama mungkin. Kerana apa panggil benda tu mungkin? Kerana benda ni terima balik ada dia, terima juga balik tak ada. Misal mudah anak bagi kita. Anak kita hak tak ada lagi tu. Anak kita hak tidak ada lagi ni dalam hal dia tak ada tu masuk dalam kata dia tu mungkin anak kita tu. Maka anak kita ni terima ada, terima tak ada. Tu panggil mungkin lah tu. Kelak nanti nyo ada. Nanti dia pula belajar. Diri dia tu panggil mungkin.
Wak misal pula dia anak dia pula panggil mungkin, begitulah seterusnya. Atau panggil mungkin. Tiap-tiap perkara, yang mana perkara ni terima balik ada, terima balik tak ada, panggil mungkin. Tu walhasilnya kita semua ayah itik langit bumi, gunung ganang dan sebagainya, benda tu panggil benda mungkin namanya. Ataupun dengan kata lainnya makhluk. Ikutlah alam itu benda sama je. Maknanya objeknya benda tu lah, cuma istilah saja lain. Mungkin, bila sebut mungkin, benda yang terima ada, benda yang terima tak ada. Iaitulah kita. Kita juga objeknya nama makhluk. Kerana apa panggil makhluk kita ni? Kerana dijadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kena jadi. Siapa yang menjadinya? Khaliqnya Allah. Allah tu ialah Khaliq yang menjadi. Kita panggil makhluk yang dijadi. Allah tu panggil Khaliq yang mencipta. Kita panggil makhluk yang dicipta. Tu panggil makhluk ketika tu. Kerana apa panggil makhluk kita ni? Langit bumi panggil makhluk, ayam itik panggil makhluk, dan segala-gala panggil makhluk. Nisbah tilik pada dia kena jadi. Panggil juga kita ayam itik dan sebagainya langit bumi ni, panggil alam. Kerana apa panggil alam? Kerana jadi tanda dia ni adanya pencipta, panggil alam tika tu. Kerana apa panggil kita langit bumi apa semuanya panggil mungkin? Kerana kitanya tilik pada asas ketika mana langit bumi kita semua tak ada ni, duduk dalam terima ada, terima tak ada. Tu panggil mungkin. Benda ni, benda mungkin-mungkin ni yang ialah makhluk alam apa semua ni, harus saja di Allah Ta'ala. Dia nak buat pun boleh, dia tak buat pun boleh. Ni panggil sifat harus bagi Allah. Ni harus apa ni? Harus yang zati nama dia. Tilik asal. Jangan tilik pada takluk iradat Allah. Jangan tilik kepada takluk ilmu Allah. Kalau tilik di situ, tak jumpalah hak haruh ni, sifat haruh ni. Tak jadi dah lah sifat haruh ni. Kata sifat haruh, Allah Ta'ala nak menjadikan mungkin pun boleh. Dia nak meninggalkan daripada buat mungkin kita langit bumi ni pun boleh. Tilik pada asal harus. Harus zati namanya. Tilik asal. Semata-mata dia tu Tuhan. Dah dia tu Tuhan, dia kuasa. Dah dia kuasa, ikut dia, dia Tuhan. Dia nak buat, boleh makhluk tu. Maknanya kita semua ni mungkin tadi nak tinggal tak mahu buat pun boleh, kerana dia kuasa, dia Tuhan, ikut dia. Ni panggil sifat haruh. Tapi kalau ditilik, kalau diadukan, maknanya dipadukan dengan takluk iradat Allah, dengan takluk sifat ilmu Allah, dengan maknanya apa yang Allah Ta'ala tahu, sekian-sekian hari bulan akan lahirnya sekian-sekian sinamo, sekian-sekian. Ataupun Allah Ta'ala tentu azali lagi dengan sifat iradat dia. Hal keadaan Allah bersifat dengan sifat iradat dia tentu azali lagi. Sekian-sekian nama dia ni akan lahir di sekian-sekian tempat, akan jadi dia ni di sekian-sekian tempat, di sekian-sekian tarikhnya akan ada dia, akan wujud dia. Tika tu mesti kena buat. Jadi begitulah. Dia tak panggil haruh dah lah tika tu. Panggil wajib buat. Wajib akal yang aridi nama dia tika tu. Apa wajib akal yang aridi? Wajib akal mesti Allah Ta'ala kena buat. Akal kita tak terima Allah Ta'ala tak buat makhluk. Allah Ta'ala tentu azali lagi akan ada. Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi benda tu akan ada. Siapa masa mesti Allah Ta'ala kena buat. Wajib akal aridi nama dia.
Wajib akal tu wajib kena buat tu, mesti kena buat. Allah Ta'ala makhluk hak mana dia tentu azali lagi sedia kala, hak dia tahu azali lagi sedia kala, dia akan menentukan benda tu akan ada sampai masa dia kena buat. Allah Ta'ala tu wajib buat, dia panggil wajib buat, wajib pada akal kena buat tu yang aridi, bukan hak asal lagi, hak aridi dah. Apa hak aridi? Baru mari saja. Wajib buat tu, mesti kena buat. Baru mari kerana apa? Kerana tilik kepada iradat Allah, tilik pada ilmu dia, hak dia tahu azali lagi ataupun hak dia tentu azali lagi, benda tu akan ada, maka dia buatlah benda tadi. Kalau dia tak buat, panggil kurang di Allah, panggil jahil di Allah. Wajib buat ni tilik pada ilmu, tilik pada sifat iradat dia, wajib dia buat, bukan maknanya tekanan bagi Allah, tapi dia panggil dia panggil kamalat bagi Allah. Ni kesempurnaan bagi Allah, wajib kena buat tu, mesti kena buat tadi. Kerana apa kesempurnaan bagi Allah? Kerana benda tu dia tentu dah azali lagi, akan ada sekian-sekian makhluknya hak dia nak buat ni. Dia tahu azali lagi benda tu akan ada sekian-sekian hari bulan, sampai masa jadilah dia buatlah benda tadi. Kalau dia tak buat, panggil dia tidak buat benda hak dia tentu azali lagi dia nak buat. Jadi kurang di Allah. Jadi lalu kot tu natijah dia. Kalau dia tahu azali lagi benda tu akan ada, tiba-tiba tak buat. Dia tak buat, panggil dia tu jahil Allah Ta'ala, kurang di Allah. Maha suci Allah. Kalau tilik kepada iradat dia, dia tentu ataupun tilik pada ilmu dia, apa hak dia tahu akan ada benda tu, maka ketika tu sampai masa Allah Ta'ala pun buat, panggil wajib aridi kena buat. Wajib akal yang aridi kena buat. Misal contoh lagi, nak misal hak wajib akal yang aridi ni, contoh laginya macam mana? Misalnya tentang kematian. Contoh, mati kita apa nak hukum? Hukum asalnya harus mati. Tilik asal dia panggil harus mati ni, tilik asal ni dia panggil harus zati, nama dia. Itu istilah dia, harus zati. Tilik asas kira-kira jangan padu, jangan adu, jangan tilik pada ayat Quran, jangan tilik pada janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya kita tadi, akal kita terima mati kita ni, dok ada sekarang ni mati kita ni, akal kita fikir hak asalnya, akal yang warah fikir hak asalnya, jangan tilik pada janji, jangan tilik pada ayat Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tilik situ. Asal-asalnya hak zatinya, mati ni harus saja. Dengan maknanya kita tak mati pun tak ada apa-apa. Mati pun boleh, tak mati pun boleh, duk kekal dalam keadaan hidup selama-lama, tak ada apa. Tu akal kita fikirnya. Hak tu sekira-kira tak tilik kepada hak lain, iaitu tak tilik pada ayat Quran, janji daripada Allah. Tiba-tiba kita pun ambil ayat Quran, tengok daripada janji Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala firman secara umumnya, kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap sesuatu tu semua sekali tak kira akan hancur, termasuk dengan kita-kita. Secara khususnya Allah Ta'ala firman laginya, maknanya kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap manusia ataupun tiap-tiap yang mempunyai roh, tiap-tiap yang mempunyai nyawa, za'iqatul maut, pasti akan merasai mati, pasti akan kecapi mati, rasa kecap mati tadi, cerak janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hak asal tak diharuh saja, bertukar dah. Tukar jadi wajib mati. Wajib apa tu?
wajib akal kita tak terima tak mati tu. Mustahil lah takkan mati kita ni. Mustahil lah makhluk ni takkan hancur apa semua ni. Mustahil akal wajib akan mati, wajib akan musnah langit bumi dan sebagainya, makhluk-makhluk Allah Ta'ala wajib semua ni akan musnah. Kita akan mati. Kata wajib akal ni baru mari saja wajib tu. Akal kita kata wajib tu baru mari saja. Bila baru mari tu? Setelah dilihat pada janji-janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu baru mari. Itu dia panggil wajib akal yang aridi. Beza dengan hak zati. Adapun hak zati, hak asalnya mati tadi harus sahaja. Itu beza zati dengan aridi, hak asal dengan hak baru mari. Itu beza dia. Ini pun sama. Hak harus zatinya jangan tilik pada ketentuan Allah. Jangan tilik pada ilmu Allah Ta'ala, hak dia tahu sedia kala lagi. Jangan tilik situ lagi. Semata-mata Allah tu Tuhan. Semata-mata dia tu kuasa dia Allah. Kita semua milik dia. Gitu. Dah begitu, dia nak buat pun boleh mungkin. Dia tak mahu buat boleh mungkin. Itu panggil harus bagi Allah Ta'ala buat mungkin atau tinggal daripada buat mungkin. Itu harus yang zati nama dia. Sebaliknya kalau tilik pada iradat dia, dia tentu azali lagi. Kita akan ada. Siapa masa dia buat? Dia buat tak ada apa-apa. Allah Ta'ala kuasa dia buat adalah mengikut kehendak dia. Mengikut apa hak dia tahu azali lagi. Maka dia wajib buat tadi tu kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun pada asalnya harus Allah Ta'ala buat ataupun tak mahu dia nak buat daripada mungkin tadi. Itu dia panggil sifat yang harus. Gitu. Dan mungkin itu, ni dia bagi tahu ni. Apa mungkin ni? Hak kata harus sahaja bagi Allah Ta'ala nak buat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan buat mungkin tu. Apa mungkin? Dia nak takrif mungkin. Dan mungkin itu ialah tiap-tiap barang, tiap-tiap perkara. Ikutlah perkara mana sekalipun, asalkan dia tu yang harus adanya ada barang dan tiadanya tiada barang. Terima balik ada dia benda tadi tu, barang tu. Terima balik tak ada dia barang tadi. Benda ni panggil mungkin. Dengan kata lain, kita ni lah, objeknya kita tu lah, kena pada kita tu panggil mungkin. Langit bumi tu panggil mungkin. Dengan istilah lainnya, dengan kata alam, makhluk, mungkin, jaiz. Benda tula saja. Empat perkara ni benda tula. Jaiz, alam, mungkin. Satu lagi apa dia? Jaiz, alam, mungkin, makhluk. Tu panggil pak ni benda sama muraknya, kehendaknya. Kita langit bumi semua ni hak selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harus saja dia nak buat, harus saja dia tak mahu nak buat. Itu sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu. Dan dalil atas demikian itu, demikian harus memperbuat tiap-tiap mungkin ataupun Allah Ta'ala nak meninggalkan daripada buat mungkin tadi. Dalilnya, fikir akalnya, bahawasanya jika wajib atas Allah Ta'ala, fardu takdirnya, buat katanya, kalaulah wajib atas Allah Ta'ala, kena buat. Ni wajib sini ni dengan mana tilik asal lah. Jangan tilik hak iradat Allah ni. Tilik asal. Hak gu dengan harus tadi. Harus yang zati. Asalnya harus saja Allah Ta'ala buat ni. Ataupun meninggal buat. Kalau lah. Wajib Allah Ta'ala kena buat. Asal-asal lagi memang wajib Allah Ta'ala kena buat makhluk ni. Jadi macam mana? Jika wajib atas Allah Ta'ala ni, wajib oleh memperbuatkan sesuatu, yakni sesuatu daripada mungkin ni,
atau wajib atas Allah Ta'ala ni meninggal akan dia akan memperbuat daripada sesuatu daripada perkara mungkin ni. Kalaulah wajib Allah Ta'ala kena buat, wajib Allah Ta'ala kena tinggal, jadi macam mana? Nascaya jadilah yang jaiz itu. Hak asalnya benda tu harus saja Allah Ta'ala nak buat, harus saja Allah Ta'ala nak tinggal daripada buat asalnya. Tiba-tiba jadi wajib kalau-kalaunya. Kalau wajib Allah Ta'ala kena buat, jadilah bertukarlah benda tadi jadi wajib. Jadi benda tu benda wajib pada akal dah lah pula makhluk ni. Atau jadilah yang jaiz tadi, kita semua ni jadi apa? Bertukar jadi apa? Jadi mustahil. Jadi mustahil lah kita ni ada kalau Allah Ta'ala wajib kena tinggal daripada buat. Jadi Allah Ta'ala jangan buat benda ni, tak boleh buat benda ni. Panggil kita ni, panggil mustahil ada. Kalau mustahil ada kita, tak boleh nak terima langit bumi ni mustahil ada kerana cerak-cerak ada ni. Cerak-cerak ada ni langit bumi ni. Tak boleh gitu. Wajib Allah Ta'ala jangan buat, tak boleh dia nak buat langit bumi kita semua ni. Hak ni terang-terang kata mustahil hak ni tak boleh nak terima hak ni. Tu gitu. Kalau wajib Allah Ta'ala kena buat pula, wajib Allah Ta'ala kena buat makhluk langit bumi apa ni mungkin ni. Kita langit bumi semua ni wajib Allah Ta'ala kena buat. Jadi macam mana? Jadilah maknanya bila wajib buat, wajib ada. Benda tadi jadi wajib ada. Bila wajib ada, benda tu akan jadi qadim. Kerana apa? Kerana wajib-wajib ni, wajib pada akal takrif dia apa? Wajib pada akal, tilik pada asal dulu kita mengaji ni. Wajib akal, benda tentu ada. Sesuatu tu kena ada. Tak terima balik tak ada. Balik tak ada dia tu tak boleh. Kalau begitu kita ni duk ada. Tak ada balik tak ada kita. Oh, kita sama dengan Allah lah jadinya. Jadi apa? Qadim kita ni. Tu kerana tu tak boleh wajib buat ni. Tu maknanya jalan rosaknya. Ataupun kalau dengan makna wajib buat ni, mustahil dianya, jadi tekanan bagi Allah. Tekanan bagi Allah dengan maknanya dia kena buat, luputlah maknanya istighna Allah Subhanahu wa taala. Dengan maknanya Allah Taala Tuhan ni dia tak berhajat pada sesuatu, dia lepas daripada sesuatu benda lain hak berhajat pada dia. Tiba-tiba jadi tekanan, dia kena buat. Kita semua ni mustahil bagi atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu akal kita fikirnya. Naknya harus sahaja tilik pada semata-mata Allah Ta'ala tu kuasa, dia tu Tuhan. Jadi kita mungkin semua ni harus saja dia nak buat pun boleh, dia tak mahu buat pun boleh. Tidak kata tekanan bagi dia kena buat, tidak sama sekali. Ni akidah harus, ni wajib kita sepu dalam hati kita. Dah dia tu Tuhan, dia tu kuasa, maka dia tu harus saja nak buat kita nak buat mungkin ni ataupun nak meninggal daripada buat mungkin. Habis di situ. Maka diketahui daripada demikian itu, demikian kata harus sahaja Allah Ta'ala nak buat mungkin ataupun nak meninggalkan mungkin ni, maka diketahui, yakni maka difahami, gitu. Maka difahami, maka diketahuilah daripada demikian itu kata harus sahaja Allah Ta'ala buat mungkin ni ataupun meninggalkan mungkin ni. Kita semua ni, semua sekali ni selain daripada Allah ni, harus sahaja dia nak buat boleh, dia tak buat boleh. Begitu. Maka faham daripada situnya bahawa Allah Ta'ala itu tiada wajib, tiada tekanan, bukan tekanan atasnya, atas Allah Ta'ala
memperbuat sesuatu daripada mumkinat. Tak wajib, bukan tekanan atas Allah mesti dia kena buat daripada mungkin. Tidak sama sekali faham daripada kata harus sahaja Allah Ta'ala nak buat ataupun dia nak meninggal. Ikut dia, boleh dia nak buat, boleh dia tak mahu buat. Bukan tekanan bagi Allah mesti dia kena buat mungkin. Ni tidak sama sekali. Tu hak kita fahamnya. Lalu tu dah kita faham gitu, akidah kita begitu. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Ni nak pergi pada Mu'tazilah dah lah. Hak akidah kitanya harus saja. Harus saja mungkin ni Allah nak buat ataupun tak mahu buat. Jadi mungkin ni kita langit bumi dan segala-gala. Termasuklah perangai kita ni lah. Semua ni panggil mungkin. Apa hak terjadi di kita, berlaku di kita ni panggil mungkin. Semua ni panggil mungkin. Harus saja. Lalu tu bersalahan bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu puak-puak Mu'tazilah ni. Pada iktikad mereka itu Mu'tazilah ni. Bersalahan dia dengan ahli sunnah wal jamaah. Apa hak tak sama dia dengan ahli sunnah wal jamaah? Iktikad mereka tadi. Iktikad dia Mu'tazilah. Wajib atas Allah Ta'ala memperbuat solah dan aslah. Apa solah? Apa itu aslah? Arti solah dan aslah yang baik, yakni perkara-perkara yang baik, adu kepada solah, dan yang terlebih baik, yakni perkara-perkara yang terlebih baik, itu dimaksudkan aslah. Solah ialah perkara hak baik, aslah perkara yang terlebih baik. Maka Mu'tazilah mereka iktikad wajib mesti Allah kena buat benda tu benda baik, benda tu benda yang terlebih baik. Di kita ni iktikad Mu'tazilah mesti, wajib, tekanan bagi Allah, kena bagi Allah, tak boleh tak buat begini gitu. Tak boleh bagi Allah Ta'ala, mesti tekanan bagi Allah Ta'ala kena buat baik pada kita, ataupun mesti buat kepada makhluk dia tu yang terlebih baik. Mesti kena buat begitu, wajib bagi Allah Ta'ala. Adapun kita tadi ahli sunnah wal jamaah, mungkin tak kira segala-gala, asalkan hak selain daripada Allah, perangai kita apa semua ni panggil mungkin belaka. Harus sahaja Allah Ta'ala nak buat, harus sahaja Allah Ta'ala nak meninggal daripada buat. Tapi Mu'tazilah, kita ni di Mu'tazilah, benda bab solah, bab aslah, perkara hak baik di kita ataupun perkara yang terlebih baik di kita, salah satu ikutlah wajib Allah Ta'ala kena buat kepada kita. Ni di sisi Mu'tazilah. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, maka ni hak ahli sunnah wal jamaah ni. Dia panggil maka ni tafriq pada kata tiada wajib hak baris sebelum ni. Tiada wajib atas Allah Ta'ala memperbuat sesuatu daripada mumkinah. Tafriq daripada situ hak ahli sunnah wal jamaahnya, maka harus sahaja gitu. Maka harus sahaja baginya, bagi Allah Ta'ala, untuk memperbuatkan kedua solah dan aslah, perkara yang baik dan perkara yang baik, perkara yang terlebih baik tu, dan ketiadaan memperbuat, yakni harus sahaja bagi Allah Ta'ala untuk ketiadaan memperbuatkan kedua solah dan aslah, perkara baik dan perkara yang terlebih baik. Harus sahaja bagi Allah. Harus saja bagi Allah nak buat solah di kita ataupun tak mahu buat solah di kita. Harus sahaja bagi Allah Ta'ala nak buat aslah kepada kita
ataupun tak mahu buat jadikan kita ni hak aslah di kita. Harus sahaja. Adapun Mu'tazilah, wajib Allah Ta'ala kena buat solah kepada kita. Wajib tekanan bagi Allah Ta'ala kena buat aslah kepada kita. Maka solah dan aslah ni apa dia? Terjemahnya perkara baik, solah. Aslah tu perkara yang terlebih baik. Apa solah aslah ni? Dia nak misal, dia nak farak, dia nak bezakan solah dan aslah, dan dia nak buat contoh. Dan solah itu, perkara baik ni ialah barang yang membetuli fasad, perkara yang melawani. Membetuli itu melawani. Solah ni ialah barang, ialah perkara yang membetuli, yang melawani, yang diadukan, yang dikontrakan dengan fasad, yang melawani fasad. Mana? Seperti iman. Iman tu panggil perkara yang baik. Pada membetuli kupu tu panggil fasad. Maka iman, solah, benda baik. Kufur, fasad, benda jahat, benda buruk. Kita ni Allah Ta'ala wajib kena buat solah. Jangan buat fasad pada kita. Maknanya wajib Allah Ta'ala kena buat kita ni beriman kepada dia. Dengan maknanya kita ni beriman, Allah Ta'ala lah yang buat. Adapun seseorang tu kufur, bukan Allah yang buat, kata Mu'tazilah. Gi situ tu. Gi pada bukan Allah yang buat seseorang tu kufur. Spia buat, mu sendirilah buatnya, dia kata. Mu sendiri hak buat tu. Tu kata Mu'tazilah. Wajib Allah buat benda solah, iaitu iman. Tu sekarang. Ya. Fasad tu benda rosak, benda punuh. Benda buruk, tu panggil fasad. Kufur, maksiat, tu semua tu. Tu kufur, maksiat tu panggil benda fasad, nama dia. Dan sihat. Sihat tu panggil benda solah, benda baik, sihat ni. Pada membetuli sakit, pada melawani sakit. Maknanya sakit tu benda tak comel, benda fasad, benda tak comel, benda rosak, benda huduh, sakit-sakit ni. Maka sakit ni Allah Ta'ala tak buat. Hak Allah Ta'ala buatnya sihat saja. Sakit yang jadi sakit tu, mu sendirilah cari sakitnya. Tu nisbah pada Mu'tazilah. Kita ahli sunnah tak, baik buruk semua sekali Allah yang buat, Allah yang menentukan. Gitu. Adapun Mu'tazilah tak. Kerana akidah dia, hak asal lagi kaedah dia pakainya, baik buruk tilik akal. Kalau benda tu baik, nisbah pada Allah. Benda tu jahat, nisbah pada dia, pada i'tiqadnya. Kita tak, baik buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tercabang kat sini ni. Dengan maknanya benda solah mesti Allah Ta'ala kena buat, benda fasad tu Allah Ta'ala tak buat, gitu. Dan aslah pula. Dan bermula aslah pula barang yang membetuli solah. Aslah ni perkara yang terlebih baik. Perkara yang terlebih baik ni ialah barang perkara yang membetuli solah. Hak lawan bagi solah pula. Solah benda baik, lawan benda jahat. Gitu. Hak terlebih baik, lawan hak baik. Ya begitulah, terlebih baik, lawannya baik. Hak baik, lawan hak jahat. Tu gu dia. Benda aslah, lawannya solah. Contoh, seperti memberi makan akan seseorang makanan hak sedap. Makan seseorang makanan hak sedap. Mana makanan sedapnya? Menate kau. Contohnya. Apa menate tu? Itulah stik tu. Harga sekeping pun 70-80 misalnya. Hak tu tak ada. Tak kira lagi tu. Hak mahal-mahal tu. Beribu boleh jadi daging saja. Tu hak terlebih sedap dia panggil. Aslah. Membetulinya hak lawannya, memberi makan makanan yang tiada sedap. Makan juga tapi tak sedap ni. Lauk singgang-singgang begitu ya. Kena budu kacang botol begitu, tak sedap mana. Ni dia panggil solah.
Jadi maknanya di Mu'tazilah, benda solah, benda aslah ni Allah Ta'ala buat bagi dia. Benda jahat Allah Ta'ala tak buat. Sedangkan benda baik ke benda tak baik ke, semua tu masuk dalam kata mungkin, harus sahaja bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak buat ataupun nak meninggalkan daripada buat. Tu beza antara solah dengan aslah. Jadi pendapat tu hak muktamadnya. Dan kata kil, kata pendapat ulama hak lemahnya, bermula kedua-duanya, kedua-dua solah dan aslah ni. Solah dan aslah ni perkara yang sama saja, tak ada beza lah. Dengan maknanya makan makanan yang sedap tu ialah solah, ialah aslah, benda samanya. Walhasilnya solah aslah bagi Mu'tazilah mesti Allah Ta'ala kena buat, wajib bagi Allah Ta'ala kena buat. Tu adapun kita ahli sunnah wal jamaah harus sahaja bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak buat perkara demikian, yang ialah maknanya baik ke buruk ke semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu berkaitan dengan perkara solah, perkara aslah. Kemudian kita tengok sedikit perdebatan munazarah di antara Imam Abil Hasan Al-Ash'ari dengan gurunya, iaitulah Abi Hashim Al-Jubba'i. Di mana hal ini perdebatan ataupun munazarah berkaitan dengan perkara solah dan aslah tadi. Yang mana i'tiqad Mu'tazilah, solah aslah benda baik ni wajib Allah Ta'ala kena buat. Wajib Allah kena buat pada hamba dia, benda baik ataupun benda yang terlebih baik, salah satu ikutlah. Wajib Allah Ta'ala kena buat. Itu bagi Mu'tazilah. Kita harus saja. Jadi kemusykilan timbul kepada Abi Hasan Al-Ash'ari, iaitulah imam bagi mazhab kita dalam bab akidah. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang asalnya hak dia debat ni ketika ni dia masih lagi Mu'tazilah. Kerana Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dibesarkan dalam suasana ketika tu Mu'tazilah yang berpegangnya. Mu'tazilah yang menguasai tempat tersebut. Dan bapa tiri kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ialah guru ulama besar dalam mazhab Mu'tazilah yang ialah Abu Hashim Al-Jubba'i. Ni bapa tiri dia, bahkan guru bagi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yang mana Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini Mu'tazilah selama berpuluh-puluh tahun lebih kurang. Lama dah dia, kejak dah dia, hebat dah dia. Bahkan anak tiri kepada guru ulama dalam mazhab Mu'tazilah nah dia ni. Ni hebat sungguhlah. Jadi hebat, walaupun hebat maknanya datang mimpi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari bermimpi sebanyak 3 kali dalam bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dengan secara mafhumnya, Abu Hasan, maknanya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari inilah, maknanya peganganmu selama ni salah. Jadi mulah, maknanya kena memperbetulkan dia. Maka Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni dah dia lama dah dalam Mu'tazilah, dia nak betul macam mana. Dia pun kemah dalam sudut mazhab Mu'tazilah. Dari segi dalilnya dia hebat belaka dah, aling dah dianya. Macam mana dia nak rak balik pegangan dia selama ni. Maka ketika itu mimpi kali yang kedua, begitulah Nabi SAW mari dalam mimpinya supaya dia memperbetulkan akidah dia. Mu sahaja hak bolehnya. Ketika itu kali yang ketiga, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pun tanya Rasulullah. Ni dalam mimpi ni. Dalam mimpi. Ni buat hujah demo pula ni. Apa dia buat hujah dengan mimpi? Apa lo? Tak ada apa-apa dalam. Dan dia ni. Tak apalah. Jadi, mana kalau begitu, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni pun tanya. Tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah. Maknanya macam mana aku nak melawani balik? Sedangkan aku tak tahu apa lagi melainkan hak mazhab Mu'tazilah ni lah aku mengajinya.
Macam mana aku nak ungkar balik, nak memperbetulkan balik? Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kamu. Akan kurniakan kepada kamu, maknanya ilmu-ilmu hikmah yang tersebut. Lalu tu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pun tersedar daripada mimpi dia, maka dia pun mulakan apa yang dipesan oleh Rasulullah dalam mimpi dia, step by step, cari punca-punca sehingga dia tu lama maknanya mengasingkan diri, duduk mujah apa semua dia lah, di bukit sana dan sebagainya, tak kira lah di mana-mana tempat duduk mikir. Jadi di antara salah satu perkara yang dia muskil ni, dalam dia duk tak sedap dah ni, kerana ditegur dah ni oleh Rasulullah. Maka duk cerita, guru dia duk cerita dalam bab solah dan aslah, kebetulan dia pun tanya dalam masalah ni, dalam majlis bersama dengan Imam Abu Hashim Al-Jubai yang merupakan tok guru dalam Mu'tazilah. Jadi macam mana dialognya? Ceritanya begini. Fa inna Abul Hasani sa'ala Al-Jubai fi darsihi. Maka apabila tak kala maknanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pada satu harinya dia tanya kepada Al-Jubai yang merupakan guru ulama dalam Mu'tazilah, pak tiri dia, dalam satu majlis ilmunya yang dia muskil ni. Lalu tu waqala, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ma taqulu fi salasati ikhwatin. Katanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kepada guru dia berkaitan dengan perkara solah dan aslah, di mana solah dan aslah wajib Allah Ta'ala kena buat. Maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tanya kepada Al-Jubai, guru dia tadi, apa engkau nak kata, hei guru? Wahai baba kalau panggil baba, wahai syekh kalau panggil syekh, wahai tuan guru kalau panggil tuan guru, tok guru panggil tok guru. Tok guru, katanya Abu Hasan Al-Asy'ari, apa pendapat engkau, apa yang kamu nak kata pada tiga saudara ini yang aku nak buat misal ni? Apa engkau nak kata, nak hukum dengan tiga adik-beradik ni? Yang mana? Mata ahaduhum kabiran muti'an. Salah satu daripada tiga beradik ni, kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, salah seorang daripadanya, dia ni mati, maknanya hal keadaan dia tu dewasa, lepas daripada balik, dalam keadaan tua. Dia mati dalam keadaan muti'an, dalam keadaan dia tu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni satu. Yang kedua, wal akharu, yang keduanya daripada tiga adik-beradik aku nak buat masalah ni, aku muskil ni dengan engkau tadi, wahai tok guru. Bagaimana pula yang kedua tentang seorang ni, dia mati tua juga, tapi dia mati dalam keadaan asian, dalam keadaan dia tu derhaka buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, masalah yang ketiga, kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia ajukan soalan kepada guru dia, wasalisu saghiran, yang mana dia ni mati belum daripada dia tu balik, budak kecil lagi, belum balik lagi, tak ditaklihkan lagi hukum hakam pada dia, tiba-tibanya mati. Ni tiga beradik ni, apa kamu nak hukum? Yang pertama, dia mati tua, taat pada Allah. Yang kedua, dia mati tua, hal keadaan dia maksiat derhaka pada Allah. Yang ketiga, adik bonsu ni mati kecil, tak dan balik, tak dan taklih syarak, tiba-tibanya mati. Apa engkau nak hukum tentang tiga-tiga ni? Lalu tu faqala, katanya Al-Jubai, guru dia tadi, al-awwalu, abang hak sulung tu. Hak mana abang sulungnya? Abang sulung tadi mati hal keadaan dia taat pada Allah. Umur 60 misalnya dok taat pada Allahnya mati. Abang sulung ni yusabu bil jannah, diberi ganjaran pahala pada dia masuk syurga kerana dia taat pada Allah. Yang kedua pula, kata Al-Jubai, wasani yu'aqabu binnar,
Yang kedua tu ialah abang dia, hak adik pada hak sulung, hak tengah anguh-anguh ni, mati dia dalam neraka, diazab dalam neraka kerana dia umur 60 misalnya, tapi dalam keadaan derhaka pada Allah, mati dalam keadaan tidak taat pada Allah, derhaka pada Allah, akhirat duduk dalam neraka. Hak yang kedua tu katanya Al-Jubai. Wasalisu, adik yang ketiga tadi mati sebelum daripada balik, tak ada taklif lagi, tiba-tiba mati tak ada buat amal, la yusabu wa la yu'aqabu, tak diberi pahala pada dia, tak diberi seksa kepada dia, duduk tengah-tengah. Ni Mu'tazilah ada juga duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah, tak ada syurga, tak ada neraka, duduk tengah-tengah. Ni Mu'tazilah ni pahaman dia. Kita ahli sunnah ada dua saja tempatnya, syurga atau neraka. Dua saja kita ahli sunnah wal jamaah. Tak ada tengah-tengah. Kalau bersamaan takdirnya, waktu ulama kata masih lagi ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada pun Mu'tazilah ni duduk tengah-tengah budak ni. Budak kerana apa? Nak buat amal, nak masuk syurga tak boleh. Tak ada amal. Budak mati kecil ni tak dihukum lagi dia amal ibadat, tak ada buku suratan lagi. Nak masuk neraka tak ada dosa, tak dicatat lagi. Ni budak kecil ni, maka duduk tengah-tengah, tak masuk neraka, tak masuk syurga. Itulah jawapan dia, kata Al-Jubai. Lalu tu nak start dah ni. Lalu tu kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, fa inna qala, kalau begitulah wahai tuan guru, sekiranya tiga-tiga tadi dia kata salah seorang daripada tiga tadi, as-salisu yang ketiga dulu tanya, hak adik bosu ni tanya, ya Rabbi, hak adik bosu tanya, hak adik bosu ni hak mati kecil, tak masuk syurga, tak masuk neraka. Kalau dia tanyalah, hei tok guru akhirat kelak, dah dia ni tak masuk syurga, tak masuk neraka, ya Rabbi, hei Tuhanku, lima amatani saghiran wa ma abqaitani, hei Tuhan, katanya budak kecil tadi, kerana apa kamu mematikan aku hal keadaan aku ni belum balik lagi. Tu aku dimatikan oleh kamu hal keadaan aku kecil. Wa ma abqaitani, dan kerana apa kamu tidak mengekalkan aku manakala engkau menghidupkan aku sehingga aku tua, sehingga aku dewasa. Fa'ati fa'uti aka, nescaya aku akan maknanya buat taat padamu. Ni aku tak masuk syurga, aku nak syurga, tapi mu tak buat masuk aku dalam syurga ni kerana apa? Kerana mu dulu waktu aku atas dunia ni, maknanya mu mematikan aku, tak sempat aku nak buat amal. Kerana apa mu tak menghidupkan aku supaya abang-abang aku tadi hak masuk dalam syurga, nescaya aku nak buat taat. Kalau begitu, katanya anak kecil ni di hadapan Allah ni, takdir saja ni dia buat misal ni, adkhulal jannah, nescaya aku akan masuk dalam syurga kalau engkau menghidupkan aku dengan usianya yang lama aku nak buat taat. Lalu tu maza yaqulu rabbu, macam mana Allah Ta'ala nak kata kalau budak tu tanya begitu pada Allah? Kerana Mu'tazilah tadi wajib Allah kena buat benda baik di seseorang. Ni hak benda baiknya syurga tu, tiba-tiba tak terjadi pada budak ni. Macam mana Allah Ta'ala nak jawab persoalan budak tadi? Faqala Al-Jubai, katanya Al-Jubai guru dia Mu'tazilah ni, yaqulu rabbu, Allah Ta'ala akan berfirman kepada lelaki, pada budak kecil tadi, inni a'lamu annaka law kabirta asaita, aku tahu dalam ilmuku bahawasanya mu, kalau aku lanjutkan umurmu, kalau aku tak matimu sebelum daripada balik, kalau mu balik mu hidup lagi, mu ni asaita, mu akan derhaka kepada aku, fatadkhulul nar, yang menyebabkan kamu akan masuk neraka. Maka yang terlebih baik aku mematikan kamu sebelum daripada kamu besar. Kalau kamu besar, dalam ilmuku mu akan jadi derhaka pada aku dan menyebabkan kamu masuk dalam neraka, dan yang terlebih baiknya engkau dimatikan, duduk tengah-tengah, tak rasa syurga, tak rasa neraka. Ini katanya Al-Jubai. Lalu tu faqala Al-Ash'ari,
Kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, tak puas hati lagi ni. Tak apalah, hak tu kena ke dia lah, hak tu tak apa, betul dia. Fa in qala as-sani pula. Kalaulah abang dia pula. Abang hak kedua. Abang hak kedua yang mana Allah Ta'ala takdirkan dia tu lanjut usianya 60 tahun misalnya, tapi duk buat jahat selama hidup dia, yang akhirnya masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Bagaimana pula kata abang dia hak yang kedua ni? Kalau hak bongsu tu tak apalah, lepas dah lah dianya. Hak terlebih baiknya iaitulah dimatikan kecil. Kerana kalau dimatikan besar, dia derhaka pada Allah. Ya Rabbi, katanya abang hak nombor 2 ni. Lima lam tumitni saghiran fala adkhulan nar. Hei Tuhanku, kerana apa kamu tidak mematikan aku seperti adik bongsu aku ni? Ni sekarang ni akibatnya aku masuk dalam neraka ni. Kerana apa kamu tidak mematikan aku seperti adik bongsu aku tadi? Kalau kamu mematikan aku seperti adik aku tadi, sempat sebelum balik, maknanya sebelum balik tu memati dah aku tak akan buat dah derhaka padamu. Kerana mu tahu dah kalau aku tua, aku akan derhaka padamu. Dah begitu buat aku supaya adik aku tadilah. Nescaya aku tidak akan dihumbankan oleh engkau ke dalam neraka. Katanya adik yang kedua ni. Apa ni? Abang dia hak kedua tadi. Kerana dah adik dia soal tadi, jawapannya lepas. Abang dia pula tanya hak kedua ni. Maza yaqulu rabbu. Maka ketika itu apa Tuhan nak kata pada abang dia hak kedua ni? Lalu tu ajubai pun fabuhital jubai. Tercenganglah ajubai tadi. Tak boleh nak jawab. Terdiamlah ajubai. Kebingungan ajubai nak jawab macam mana. Sehingga ada satu riwayat mengatakan, Muni Abu Hasan Al-Ash'ari, gila dah mu soalan mu ni. Gitulah seolah-olahnya kalau bahasa kitanya. Tak boleh nak jawab dah ajubai. Kerana sepatutnya kalaulah di sisi Mu'tazilah tadi dia berpegang kata hak yang baik, hak terlebih baik mesti Allah Ta'ala kena buat, maknanya lelaki hak kedua ni Allah Ta'ala kena mematikan dia terlebih awal sebelum daripada balik. Inilah yang terlebih baik, wajib Allah Ta'ala kena buat begitu. Tiba-tiba kenyataannya tidak begitu, maka tidak dapat menjawab persoalan daripada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ni satu masalah perdebatan dengan guru dia. Di situ nak tungkar tu sikit nak nyata dah di Imam Abu Hasan Al-Ash'ari bahawasanya akidah dia berpegang selama ni, akidah Mu'tazilah ialah akidah yang salah. Maka dia cari lagi, adalah banyak dialog dia, maka dia cari akhir-akhirnya lalu tu dia naik pada khutbah. Dia pun buat isyarat dengan mengatakan, aku berlepas daripada pegangan hak selama ni kita mengaji dengan guru kita iaitu Al-Jubai, bahawasanya itu hak salah belaka. Aku memperbetulkan. Dia pun karang kita mengeratkan balik fahaman Mu'tazilah. Jadi inilah maknanya asal-asal ceritanya, timbulnya maknanya dalam pengajian akidah kita semua ni, iaitulah yang diasaskan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Habis kat situ. Itu berkaitan dengan masalah solah dan aslah. Itu dialognya. Habis situ. Dan bersalahan pula bagi Mu'tazilah. Wallahu alam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.